Assalamualaikum dan salam sejahtera semua murid. Apa khabar semua murid? Semoga semua murid berada dalam keadaan yang sihat. Kita akan belajar subjek reka bentuk dan teknologi, di mana kita akan belajar topik reka bentuk pengatur caraan. Ini adalah topik kita iaitu asas reka bentuk pengatur caraan. Di mana dalam video ini kita akan belajar dua subtopik, iaitu subtopik yang pertama adalah struktur kawalan pilihan dan ulangan dalam pengatur caraan, dan subtopik yang kedua adalah perbezaan struktur kawalan pilihan dan ulangan melalui algoritma. Sebelum itu, mari kita lihat standard kandungan dan standard pembelajaran. Standard kandungan adalah 6.3 asas reka bentuk pengatur caraan. Manakala standard pembelajaran adalah 6.3.1 menyatakan struktur kawalan pilihan dan ulangan dalam pengatur caraan. 6.3.2 menghuraikan struktur kawalan pilihan dan ulangan dalam algoritma. 6.3.3 membezakan struktur kawalan rujukan, pilihan dan ulangan melalui algoritma dengan kaedah sudokod dan carta alif. Ini pula adalah objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan. Objektif pembelajaran kita adalah pada akhir PTPC, murid akan dapat pertama, menyatakan struktur kawalan pilihan dan ulangan dalam pengatur caraan. Kedua, menghuraikan struktur kawalan pilihan dan ulangan dalam algoritma. Ketiga, membezakan struktur kawalan rujukan, pilihan dan ulangan melalui algoritma dengan kaedah sudokod dan carta alif. Manakala kriteria kejayaan kita pula adalah murid berjaya menerangkan struktur kawalan pilihan dan ulangan. Tahu apa? Kita perlu tahu ini. Struktur kawalan pengatur caraan. Sebelum ini kita ada belajar struktur kawalan pengatur caraan pada tahun 4. Tapi itu adalah struktur kawalan rujukan. Pada tahun ini, iaitu tahun 5, kamu akan belajar dua struktur, iaitu struktur kawalan pilihan dan juga struktur kawalan ulangan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan struktur kawalan pilihan ni? Apa yang dimaksudkan dengan struktur kawalan ulangan ni? Mari kita lihat. Struktur kawalan pilihan dan ulangan. Terdapat dua situasi yang dapat kamu lihat ataupun dua gambar yang dapat kamu lihat. Di mana gambar yang pertama adalah struktur kawalan pilihan dan gambar yang kedua adalah struktur kawalan ulangan. Mari kita pergi dulu kepada gambar yang pertama. Struktur kawalan pilihan ialah satu langkah yang mempunyai dua atau lebih set tindakan sebagai pilihan untuk dilaksanakan. Okey, kamu lihat gambar di bawah itu. Pilihan pada mesin layan diri membolehkan kita membeli minuman yang berlainan. Jadi kita boleh pilih lah. Kita nak beli air Pepsi ke, air Coca-Cola ke, air Mirinda ke, ataupun air mineral. Tapi tahukah kamu, terdapat 3 jenis struktur kawalan pilihan, iaitu pilihan tunggal, dui pilihan dan pelbagai pilihan. Pilihan tunggal ni macam mana? Pilihan tunggal ni kita boleh pilih ya ataupun tidak. Contoh, dekat situ kita boleh pilih. Kita nak air Pepsi ataupun tidak. Itu adalah pilihan tunggal. Kemudian, apa pula dimaksudkan dengan dui pilihan? Dui pilihan ni, dia ada dua pilihan. Iaitu air Pepsi dan air Coca-Cola. Jadi maknanya kita boleh pilih. Kita nak air Pepsi ke, kita nak air Coca-Cola. Kalau kita tak nak dua-duanya, dia tak keluarlah air, mana-mana air. Dan apa pula yang dimaksudkan dengan pelbagai pilihan? Pelbagai pilihan ni, banyak pilihan lah. Kamu boleh pilih banyak-banyak pilihan. Dia
lebih daripada 2 atau 3 lah. Biasanya 10 lah. Tak 10, 5 pun okey. Contoh, kita boleh pilih air Pepsi, ataupun kita nak air Coca-Cola, ataupun kita nak air Mirinda, ataupun kita nak air mineral. Kita boleh pilih. Okey, kita pergi pula kepada gambar yang kedua, iaitu struktur kawalan ulangan. Struktur kawalan ulangan mempunyai satu set tindakan yang sentiasa berulang sehingga syarat tersebut dipenuhi. Walaupun ada banyak jenis kawalan ulangan, kita akan mempelajari jenis selagi, while sahaja. Okey, kamu boleh lihat gambar yang di bawah. Ada dua situasi di mana satu adalah lampu isyarat dan yang kedua adalah lampu kecemasan van ambulans. Okey, kita pergi dulu kepada lampu isyarat. Kawalan ulangan menjadikan lampu isyarat bertukar-tukar warna pada tempoh masa tertentu dan membolehkan pejalan kaki melintas dengan selamatnya. Okey, bagaimana ia berfungsi? Contohnya macam mula-mula lampu merah 5 saat. Lepas tu lampu kuning 1 saat. Lepas tu lampu hijau 5 saat. Lampu isyarat tu dia akan berulang-ulang sampailah lampu isyarat tu dimatikan. Sama juga dengan kawalan ulangan membolehkan lampu kecemasan van ambulans menyala secara berturutan dan berulang. Begitu juga dengan siren yang berbunyi mengikut sela masa tertentu. Lampu kecemasan van ambulans pun begitu juga. Dia menyala dulu 5 saat, lepas tu dia tak menyala 2 saat, lepas tu dia menyala balik 5 saat. Dia berulang-ulang sampailah pemandu van ambulans tu menutup suis lampu kecemasan van ambulans. Jadi, cikgu harap kamu dapatlah faham bagaimana struktur kawalan pilihan dan struktur kawalan ulangan ni berfungsi. Baiklah, mari kita lihat pula struktur kawalan pilihan dalam algoritma. Okey, mari kita lihat situasinya. Jonis mengajar Alia proses untuk meminjam buku. Alia perlu masuk melalui pintu hadapan perpustakaan dan mencari buku yang dikehendaki. Apabila telah menjumpai buku tersebut, Alia perlu membawa buku berkenaan ke kaunter untuk dipinjam sebelum keluar dari perpustakaan. Baiklah, ini adalah proses untuk meminjam buku. Sebelum itu, kita kena tahu dulu bagaimana tata cara membuat pinjaman buku. Kamu boleh lihat anak panah yang cikgu tunjuk ini. Ini adalah tata cara membuat pinjaman buku. Sebelum kita nak buat algoritma berbentuk sudut ataupun catak alih, kita kena tahu dulu bagaimana tata cara untuk membuat pinjaman buku. Okey, pertama, masuk melalui pintu hadapan perpustakaan. Kedua, cari buku dengan berpandukan kategori. Ketiga, bawa buku ke kaunter pinjaman. Keempat, serahkan buku dan kad perpustakaan di kaunter pinjaman. Kelima, semak tarikh pemulangan yang tercatat pada kad perpustakaan. Dan yang terakhir, keluar dari perpustakaan dengan membawa buku yang dipinjam. Okey, jadi kita faham tata cara membuat pinjaman buku. Jadi mari kita mula membuat pseudocode. Okey. Jikalau kamu tidak mengingati cara-cara untuk membuat pseudocode, jangan risau. Di sini, lihat anak panah yang cikgu tunjuk ini, ada langkah-langkah menulis pseudocode. Yang pertama, kita perlu tulis kenyataan mula. Kedua, kita kena tulis baca input. Dan yang ketiga, kita kena tulis proses arahan input. Dan yang keempat, kita tulis papar output. Dan yang terakhir, barulah kita tulis kenyataan tamat. Okey. Mari kita membuat pseudocode. Ini pseudocode yang telah siap. Jadi, sama, kita kena tulis mula. Mula adalah wajib. Lepas tu, kita masuk ke dalam perpustakaan.
Kemudian cari buku yang dikehendaki. Jika buku dijumpai, maka pergi ke kaunter untuk dipinjam. Tamat jika keluar dari perpustakaan. Okey, ini adalah sudut untuk membuat pinjaman buku. Mari kita pergi pula kepada carta alih. Carta alih ini seperti yang kita lihat ada bentuk-bentuknya yang tersendiri dan juga ada anak panah. Anak panah untuk menunjuk arah. Menunjuk arah proses tu berjalan lah. Okey. Mula-mula kita tulis mula. Kemudian masuk ke perpustakaan. Kemudian cari buku. Okey. Di sini ada pilihan. Jumpa buku yang dikehendaki. Kalau jumpa ya. Ya, pinjam buku di kaunter. Okey, lepas tu baru keluar dari perpustakaan. Lepas tu baru tamat. Kalau tak jumpa buku yang dikehendaki. Tidak. Kalau tidak jumpa buku, terus keluar dari perpustakaan. Jadi maknanya kalau jumpa buku, dia pinjam buku. Kalau dia tak jumpa buku, dia terus keluar dari perpustakaan lah. Okey. Tahukah kamu, struktur kawalan jika hanya akan melaksanakan sesuatu penyataan jika didapati benar. Macam mana tu? Macam yang cikgu cakap tadi lah. Okey. Jika jumpa buku yang dikehendaki, ya, baru dia pinjam buku ni. Kalau dia tak jumpa buku yang dikehendaki, tidak, dia keluar dari perpustakaan tu. Maknanya dia tak pinjamlah buku ni. Okey. Ini adalah contoh struktur kawalan pilihan dalam algoritma dalam bentuk sudut kod dan carta alih.